Ass- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama sekali, setinggi-tinggi kesyukuran kita ucapkan kepada Allah SWT atas limpah kurnia nikmatnya yang tidak terhingga, sehingga kita dapat bertemu lagi pada Ramadan yang ke-14 pada hari ini. Jadi pada Ramadan hari ini, tajuk tazkirah kita ialah puasa sama pahala berbeza. Maksud puasa sama pahala berbeza ialah puasa yang sama tapi pahala yang berbeza di sisi masing-masing. Ini adalah kerana tahap perasaan itu tidak sama, berdasarkan tidak samanya kadar ibadah antara kita. Di samping setiap yang beribadah tidak sama nilainya di sisi Allah, walaupun mungkin sama pada jenis dan bilangannya. Seseorang yang bersolawat tarawih bersama sahabat-sahabatnya, tidaklah semestinya setiap mereka mendapat ganjaran pahala yang sama. Ini kerana ada antara mereka yang sudah pasti berbeza pada kadar khusyuk, ikhlas dan kesusahan yang dialami dalam menunaikan ibadah itu. Contohnya, seorang peniaga yang meninggalkan perniagaannya semata-matanya kerana ingin bersolat. Sudah tentu tidak sama pahala mereka yang memang mempunyai masa lapang untuk bersolat. Begitulah juga perbezaan-perbezaan yang lain. Allah Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Seperti contoh yang lain, kita dapat lihat orang yang bekerja sebagai buruh binaan, bekerja di tengah panas, bekerja di ladang-ladang, dan dalam masa yang sama mereka berpuasa dalam keadaan itu, sudah tentu pahala mereka lebih banyak daripada pahala kita yang bekerja dalam keadaan yang selesa, sejuk dan tidak menyusahkan lah. Okey. Hal ini disebut oleh para ulama usul seperti Imam Izzuddin As-Salam dalam karyanya Qawaid Al-Ahkam. Beliau menjelaskan perbezaan pahala dua amalan yang serupa itu bukanlah perbezaan pahala amalan itu sendiri. Sebaliknya, tambahan pahala itu diperolehi disebabkan kesusahan yang ditanggung oleh seseorang. Begitulah puasa. Walaupun dari segi puasa tujuannya sama, juga syarat, rukun dan sunnah yang dilaksanakan itu sama, namun pahala itu berbeza, bukan disebabkan perbezaan pahala puasa, tetapi perbezaan bebanan yang ditanggung oleh seseorang yang melaksanakan tanggungjawab tersebut. Maka kita hendaklah tahu bahawa setiap kesusahan yang ditanggung oleh pengamal ibadah itu ada hitungan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada siapa yang pernah Allah rugikan amalan baiknya. Ini seperti mana yang Allah tegaskan dalam surah Hud ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maksudnya, dan sabarlah kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Keadilan Allah dalam hal ini menjadikan setiap hamba itu mendapat ruangan rahmat yang tersendiri. Seorang yang berpuasa dengan penuh kepayahan disebabkan tugasan harian yang berat tentu mendapat pahala yang lebih dari seorang yang duduk di pejabat selesa ataupun dalam rumah yang berhawa dingin. Seorang yang bersusah payah mendapatkan sesuap makanan untuk berbuka puasa ataupun menjamu orang berbuka puasa tentu mendapat pahala tambahan melebihi mereka yang mewah harta dalam berbuka puasa atau menjamu orang berbuka puasa. Demikian seorang yang berpuasa dalam keadaan suasana penuh cabaran seperti cabaran di tempat kerja yang dikelilingi mereka yang tidak berpuasa ataupun di negeri yang suasana amat mencabar untuk berpuasa. Berpuasa pada hari yang panas lebih beban daripada berpuasa pada hari yang sejuk. Maka pahala tambahan atas bebanan puasa juga akan diperolehi pada yang berkenaan. Seseorang yang dicabar perasaannya oleh pihak tertentu pada hari dia berpuasa
tetapi dia sabar demi menjaga puasa tentu mendapat pahala yang lebih dibanding mereka yang puasa dalam keadaan tenang dan selesa. Kesemua hal tersebut ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seseorang hamba Allah hendaklah tahu bahawa Allah tidak pernah tentu tidak sama dengan yang mengharungi ujian Allah dalam melaksanakan ibadah tersebut. Setiap individu menerima tingkatan spiritualnya yang tersendiri. Maka tiada siapa yang tahu siapakah yang lebih tinggi kedudukan puasanya di sisi Allah. Hanya Allah yang maha tahu tentang kedudukan hamba-hambanya. Jadi, dapat saya simpulkan di sini, kesimpulan tazkirah kita pada hari ini ialah tentang pahala ataupun darjat puasa seorang itu mungkin berbeza dan berbeza disebabkan keadaan-keadaan di sekeliling yang dihadapi oleh seseorang mukmin itu. InsyaAllah, semoga kita semua mendapat iktibar daripada tazkirah yang ringkas ini. Semoga Allah memberi rahmat dan keberkatan kepada kita semua dari mula Ramadan sehingga ke akhir Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.